Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis tazkirah pagi subuh Jumaat yang mulia ini, pagi 20 Ramadan Al-Mubarak, dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Nazir dan seluruh tuan kuasa masjid, tuan-tuan imam, Bilal, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati sekalian. Tentunya kita amat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rupanya hari yang ke-20 dah kita berpuasa, masya-Allah. Tahun ni hanya 29 hari saja mengikut kalendarnya. Hari ni 20 dah, maknanya 9 hari lagi nak ambil. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesihatan. Apa khabar semua, sihat belaka ni? Alhamdulillah. Betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, Nabi kata, berpuasalah kamu, nescaya kamu sehat. Alhamdulillah. Bila kita baca hadis ni, saya tanya muslimin dan muslimat, muslimat jawab sehat. Oh betul, memang betul Nabi raya. Puasa ni sehat tubuh badan kita. Yang kedua, secara peribadinya saya berterima kasih, mengucapkan syabas kepada jawatan kuasa masjid kerana beramal dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahu akbar. Saya tengok dari sudut jadualnya, saya tengok dari sudut aktivitinya, dari sudut memakmurkan masjid, dari sudut orang yang membelanjakan, orang sponsor buka puasa, moreh dan juga sahur, Masya Allah. Ini menunjukkan ciri-ciri yang ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita lihat bagaimana orang-orang yang mari mengajar tazkirah di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mewakili pondok masing-masing, yang mewakili tempat pengajian masing-masing, yang mewakili tempat dia untuk cari dana dan seumpamanya, diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, ahli jemaah, orang yang pemurah, Masya Allah. Saya mendoakan kepada semua yang membelanjakan harta, beri sedekah ni, Masya Allah, Allah Ta'ala panjangkan umur, murahkan rezeki, kekal dalam iman sehingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan biarlah kita tergolong di kalangan orang yang amin, amin, diterima oleh Allah Ta'ala amalan-amalan kita, ya Allah. Bagaimana kita berani menjemput ustaz-ustaz yang mempunyai latar belakang yang menggerungkan setengah-setengah orang. Kalau di negeri Terengganu tempat saya tu, sebut ustaz ni memang tak boleh masuk dah masjid. Masya Allah. Sebut yang berhormat ni, walaupun kapung dia, walaupun kawasan dia, nak cakap pun tak benar, Masya Allah, masjid. Padahal kawasan dia dah tu,
bagaimana teruknya. Tetapi kita lihat bagaimana jawatan kuasa masjid ini, alhamdulillah, mempunyai ciri-ciri yang layak yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita dikejutkan dengan sebelum daripada ini kehilangan MH370. Siapa dak temu sekarang ni? Semalam MH17 pula ditembak oleh pelampau di Ukraine ke mana-mana pun habis, terbakar habis. Mati belaka berapa ratus orang. Ya, daripada Amsterdam ke Kuala Lumpur. Masya-Allah, itu berita yang yang menyedihkan bagi rakyat Malaysia lah. Sebab yang terlibat ialah MAS, penerbangan Malaysia. Boeing 777 juga. Masya-Allah, tak tahulah sebab apa. Wallahu alam. Kita tengoklah berita hari ni macam mana. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, bulan Ramadan terkenal dengan bulan jihad. Sahabat-sahabat kita di Palestin, di Iraq, di Suria, di Mesir dan di mana-mana yang menghadapi jihad yang hebat di bulan Ramadan Al-Mubarak, mereka dikurniakan dua kebaikan. Sama ada Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka ataupun mereka mati syahid. Allahu Akbar. Hebatnya perjuangan mereka. Bulan Ramadan ni bulan jihad, bulan adanya peperangan, bulan yang tidak diharamkan berperang. Kerana bulan yang diharamkan berperang iaitulah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Itu bulan-bulan orang pergi haji. Dan bulan Rajab. Adapun bulan Ramadan, sejarah Islam berlaku peristiwa Badar Al-Kubra. Dan kita lihat bagaimana WST 128 Mercedes Benz tak tutup tingkap, alam berbunyi. Ya, siapa dia punya ni, kita WST 128 Mercedes. Sila, insya-Allah. Alam dia berbunyi. Biasa kita canggih ni, kalau dia terbuka sikit, terdedah aurat sikit, bunyi selalu. Kereta baru Jadi bulan Ramadan adalah bulan jihad. Sebab itulah kita yang ada di Malaysia ni, kita digalakkan untuk apa? Memberi sumbangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala memberi kemenangan kepada umat Islam yang berjuang di negeri masing-masing. Sebagaimana imam subuh tadi baca doa kunut nazilah. Syekh Mahmud Sian datang ke Malaysia cari dana untuk umat Islam Palestin. Orang tanya dia, hari Senin baru ni orang tanya dia di Terengganu, kita nak pergi mana, nak pergi jihad kat mana ni? Syekh Mahmud Sian kata, mu tak payah pergi jihad lah, suruh orang dino. Mu doa je, kerana doa kamu ni memberi semangat kepada mereka. Kerana mereka tu walaupun dihentam begitu rupa oleh Israel laknatullah, tapi mereka mendapat sama ada dua kebaikan ini. Sama ada diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala, menyebabkan Israel takut, gencatan senjata dan sebagainya, ataupun mati syahid, yang merupakan cita-cita tertinggi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang ada di Malaysia ni, kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sejauh mana jihad kita lawan nafsu ni? Nak menghidupkan malam-malam baki ni, tinggal berapa malam je ni. Nak baki-baki, bagaimana kita nak iktikaf, bagaimana kita nak qiyamul lail, bagaimana kita nak baca Quran, nak habis Quran kita ni. Kalau orang tak baca satu juzuk sehari, tak dang. Orang nak baca Quran, kalau tak satu juzuk sehari, tak dang. Sebab 29 hari kan Ramadan dah. Jadi 29 juzuk saja. Tak dang juga. Mana kena mujahadah betul, insya-Allah. Ini bulan yang hebat, bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita lihat bagaimana di bulan Ramadan Al-Mubarak
Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kita amalan-amalan yang hebat. Amalan-amalan yang hebat itu ianya apa? Membersihkan diri kita daripada dosa-dosa kecil kita. Kerana dosa-dosa besar ni dia akan apa? Diampun oleh Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Adapun dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan di bulan Ramadan Al-Mubarak, banyak kita dapat hapuskan. Ke mana? Betul tak ni? Kalau dosa besar, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah yang kami berkata dengan taubat yang sebenarnya, taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menghapuskan segala kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah. Masya Allah. Itu dosa besar. Dah kita ni ada buat dosa besar tak ni? Ada buat dosa besar, taubat nasuha insya-Allah. Ada minum arak ni, dalam masjid ni ada minum arak. Ada berjudi ni. Ada makan riba ni. Ada yang apa ni? Sihir. Jangan sampai sihir orang ni. Sihir ni dosa besar. Ada ke orang ni deki kawan rakan nega je sihir kawan dia. Masya-Allah. Sungguh-sungguh orang ni tak boleh tegur. Tegur dia deki sihir. Macam waris saya. Perempuan, waris saya dia tegur jiran dia. Tegur jiran dia sihir. Ni pecah perut ni mati. Dia kembung. Macam katuk. Puja menapa wallahu a'lam. Doktor pergi doktor tak benda. Ada benda tak ada. Dah nak kesang ke doktor. Tiba-tiba mati. Dalam keadaan pecah perut. Auzubillah. Ya sihir dosa besar. Kalau tak tobat, Allah. Nah, ada kali itu orang ni kata ada, alhamdulillah. Insya-Allah. Karena amalan-amalan di bulan Ramadan Al-Mubarak dihapuskan dosa-dosa kecil kita, masya-Allah. Sebab itulah kita sambut Aidilfitrah ni. Hari raya fitrah apa? Bersih, suci. Ataupun Aidilfitri raya buka. Sebab kita siang hari tak buka. Kita puasa. Hari raya kita buka. Hari raya kedua sunat puasa pula. Tu dia. Ini hari raya Aidilfitri. Amalan-amalan banyak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis yang sahih, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Allahu akbar. Sembahyang 5 waktu, antara sembahyang 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, dihapuskan kesalahan kita dengan syarat dijauhkan dosa-dosa besar. Tak melakukan dosa besar, masya-Allah. Ini keyakinan yang mesti ada pada kita. Tapi sembahyang kita sembahyang yang macam mana? Sembahyang yang betul. Bukan sembahyang yang ikut adat saja, tapi sembahyang betul. Sembahyang betul macam mana? Muslimin muslimat kita doalah agar sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sembahyang yang disifatkan oleh Allah Ta'ala, wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Kita dengar sama dah. Tahu? Kita dengar sama dah selalu, sentiasa. Tapi adakah dia memberi kesan kepada amalan kita? Itu kita muhasabah. Maknanya sembahyang waktu, sembahyang waktu tu Allah Ta'ala hapus dosa kecil. Hapus dosa kecil. Allahu Akbar, rahmatnya ajaran Islam itu. Kemudian yang kedua, Nabi kata, barang siapa yang berwudu, menyempurnakan wudu dia, kemudian datang melangkah ke masjid, setiap langkah tu Allah angkat darajah, hapus kesalahan. Masya-Allah.
Kita mari ni nak duduk jauh daripada masjid kan, naik kereta ke jalan kaki ke apa, setiap langkah Nabi sebut, setiap langkah diangkat darajat, dihapuskan kesalahan kita. Allah. Bayang kalau kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid berapa waktu sehari? 5 kali 29, masya-Allah. Bagaimana Allah Taala bersih sungguh diri kita ni. Muhasabah diri, insya-Allah. Ya, muhasabah diri. Kemudian dalam hadis yang lain yang menghapuskan dosa kita apa? Memperbanyakkan sujud, masya-Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya perbanyakkanlah sujud. Sesungguhnya jika sehingga kamu sujud, setiap kali kamu sujud, kamu akan diangkat darajat dan dihapuskan kesalahan kamu. Allahu Akbar. Satu sujud. Muslimin muslimat sekalian, sujud berapa kali sehari? Cuba jawab kak. Siapa tak 20 kali sujud sehari? Siapa tak 20 kali sujud sehari? Siapa tak? Lebih ke, sikit ke, kurang ke? Kita sujud ni. Lebih kurang kita sujud sehari ni 100 kali. Masya-Allah. Dan kalau sembahyang fardu 17 rakaat, setiap rakaat 2 kali sujud. 17 kali 2 34 dah. Bayangkan kalau subuh tu 4 kali, 4 rakaat subuh. Sembahyang subuh 4 rakaat. Sunat 2, wajib 2. Bukan sembahyang subuh ni 4 rakaat. Jangan pula jadi ajaran sesat pula. Ustaz Hamzah mari mengajar ni warna. Pelik ni subuh 4 rakaat. Tak, sembahyang sunat 2, fardu 2, 4 rakaat. Setiap rakaat ada 2 kali sujud. Jadi 4 kali 2, 8. Masya-Allah, 8 dah situ. Kita wajib 17 rakaat. Sunat rawatib 12 rakaat, 29 rakaat. 29 rakaat campur dengan duha pula 2. 31. Witir 8, 30 berapa? 39. Witir 8. Tarawih 8, 39. Witir 3, 42. Allahu Akbar. Qiyamul Lail 8, 50. 50 rakaat, 50 kali 2, 100 kali kita sujud, masya-Allah. Setiap hari 100 di bulan Ramadan. Sebab itulah bulan Ramadan bulan penghapus dosa. Allahu Akbar, masya-Allah. Setiap kali kita sujud, Allah angkat darajat, hapus kesalahan itu, Allah. Tapi syarat amalan yang kita buat memang kena ikhlas. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Pada setiap amalan yang kita buat, yang kita lakukan, pasti kita kena ikhlas kepada Allah Taala. Dan kadang iman kita. Allahu Akbar. Besarnya fadilat kelebihan yang Allah Ta'ala nak beri kepada hamba-hambanya yang menjadi tetamu di bulan Ramadan Al-Mubarak pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu muhasabah lah, masya-Allah. Mana setiap kita sujud, Allahu Akbar. Itu semayang, masya-Allah. Sebab itulah dalam semayang kita banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapat. Kita buat memunasabah lah, Allah Ta'ala kata kita boleh mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sama ada dari sudut ideologi kita, sama ada dari sudut amalan kita, pakaian dan seumpamanya, kita pasti insya-Allah mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita. Kemudian dalam hadis yang lain, bagaimana fadilat orang yang membaca selepas sembahyang, menghapuskan dosa, walaupun dosa dia macam buih di lautan, dosa kecil dia. Barang siapa yang berkata subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan dihapuskan segala kesalahan walaupun ibarat buih di lautan. Ada yang sahih. Nak menyatakan kelebihan kita. Lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, walhamdulillah. Tu. Ini amalan yang tak ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan dia yang hebat. Masya Allah. Kita nak dapat kelebihan yang seperti ini, Masya Allah. Kita boleh buat. Memang setiap hari kita buat, tapi di bulan Ramadan, kelebihan yang begitu berlipat kali ganda. Amalan sunat, pahala macam amalan wajib. Hak wajib 70 kali ganda, Masya Allah. Ini kelebihan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kemudian seterusnya sedekah. Kita buat sedekah, orang yang beramal dengan sedekah ni, nah, ibarat apa dia? Dia menghapuskan dosa macam apa? Macam air memadamkan api. Air padamkan api. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati afdal? Sadaqatu qala sadaqatun fi Ramadan. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia sedekah yang paling afdal? Sedekah masa mana? Nabi jawab apa? Sedekah di bulan Ramadan. Macam muslimin-muslimat buatlah. Nah, sponsor orang buka, moril, sahur, beri sumbangan pada pondok-pondok dan sebagainya. Nah, menunjukkan bahawa kelebihan yang diambil di bulan Ramadan Al-Mubarak bukan bermakna bulan lain tak boleh sedekah, tapi kelebihan dia utama apa? Di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bimbang bila lepas Ramadan kita pun mau nak derma dah, menyesal dah. Memang boleh pahala dah, tapi di bulan Ramadan. Sehingga Allah Taala sifatkan orang nak mati tu, nah, kalau dia tak membelanjakan harta, dia akan apa bagi? Fa as-sadaqah. Dia akan bangkit akan bersedekah. Itu kelebihan dia. Tu yang saya sebut ni dah. Pagi ni saya nak minta sedekah juga maknanya untuk sekolah Ma'had Darul Quran. Siapa dia nak wakaf, niat untuk mak ayah dia boleh jumpa saya insya-Allah. Ada pun nak sedekah secara apa ni ikhlas untuk perjuangan Islam, untuk apa membangun sekolah Ma'had Darul Quran Masjid Usila, alhamdulillah. Saya boleh dikatakan tiap-tiap tahun mari masjid ni maknanya cari dana untuk Darul Quran. Alhamdulillah. Muslimin muslimat ni pemurah dapat semua di masjid ni. Bulan puasa ke tak bulan puasa ke, alhamdulillah, menunjukkan bahawa apa? Orang ahli jemaah ni masya-Allah. Orang yang pemurah, masya-Allah. Dan yang mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan Al-Mubarak, Allah Subhanahu wa taala sebut secara nah yang jelas apa dia? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kita buat kenapa dengan Quran? Cuba muhasabahlah diri kita ya. Kita buat kenapa? Dari sudut amalan kita beramal tak dengan Quran ni? Itu muhasabahlah. Saya muhasabah, muslimin muslimat muhasabah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim. Ni sebenar-benar perkataan. Kita beramal ke tak ni? Beramal ustaz. Mana dalil mu beramal? Kita semayang aqimus salah, alhamdulillah mu beramal. Wa atuz zakat, keluar zakat, alhamdulillah beramal. Mereka ikut Quran tak? Suruh buat baik, cegah benda mungkar. Tu persoalan dia. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Mu beramal tak dengan sistem ekonomi Islam? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Mu beramal tak? Ni sesuai atau tidak mungkinlah. Tashkik. Orang semayang tu tak tashkik dah, tapi hukum Allah Ta'ala ni ragu-ragu.
Hasil daripada kita tidak beramal dengan Al-Quran. Yang sebenar-benar perkataan ini, kita rakyat negara kita menanggung saat-saat penjenayah berleluasa dan seumpamanya, kita tanggunglah. Sebab apa? Sebab orang Islam yang membaca Quran, dia tak yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak yakin. Dia rela sanggup, biarlah barat orang, biarlah kita pakai undang-undang barat lah. Orang curi, ada orang guna curi lah, kita selamat, alhamdulillah. Nah, begitu je. Padahal keadaan kelang kabut, bimbang, takut nak hantar anak ke sekolah, bimbang. Nah, orang sekarang ni duk sibuk lah, curi organ lah, macam-macam jual organ. Hak jenayah tu jenayah, keruntuhan moral, keruntuhan moral. Tapi bagaimana kita beramal dengan Quran ni? Patutlah kita mendoakan, insya-Allah. Kalau dok di zaman kita, zaman anak cucu kita lah, insya-Allah. Quran dijunjung di tempat yang paling tinggi sekali, insya-Allah. Sebab zaman sekarang zaman orang memandang enteng, remeh dengan Quran ni. Quran ni tak sesuai untuk mengetah, sesuai untuk ekonomi, tak sesuai. Siapa tahap macam tu, na'udzubillah, kita jangan sebut begitu. Kita orang Islam, biar adalah hati kita, insya-Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang memperjuangkan, yang membawa Quran ini, ya Allah. Walaupun dalam keadaan masyarakat tidak mahu, ya Allah, biarlah aku yang mahu, ya Allah. Biar begitu. Masyarakat menolak, ragu-ragu dengan hukum-Mu, ya Allah. Aku tidak, ya Allah. Aku yakin, ya Allah. Biar begitu. Barulah iman kita, Masya Allah, hebat. Tidak ada tasykik, keraguan dalam diri kita. Sama ada dalam kita beribadah, bermuamalah, kita bersama masyarakat, kita yakin, ya, Islam mesti kita perjuangkan. Islam mesti kita letakkan di tempat yang paling tinggi. Kenapa? Nabi menyebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Allahu Akbar. Jadi biar kita ambil semangat ni, Ramadan bulan Al-Quran, insya-Allah. Saya berpesan pada diri saya dan diri muslimin dan muslimat sekalian, kita jadilah di bulan Ramadan ini bulan yang insya-Allah kita menerima peringatan, tazkirah ilmu dan sebagainya, insya-Allah. Saya minta maaf terkasar bahasa kelemahan diri saya, dan saya mewakili Mahad Darul Quran sekali lagi memohon jasa muslimin muslimat yang ada nak untuk awakam, untuk bangunan asrama kita yang belum siap lagi. Sudah 70% dah, alhamdulillah. Dari sudut kerangka, kalau kita pergi Rusila tu, masjid belakang tu, tengok Allah, diri dah kerangka tu molek dah maknanya. Masya Allah. Cuma banyak lagi nak memerlukan. Banyak lagi. Ya, projek A 5 juta, baru habis 3 juta, tinggal 2 juta lagi, Masya Allah. Mungkin dijangka 2016. Mana tahun depan mungkin sekali lagi mari kutip juga, insya-Allah lah, ya, ke jalan-jalan gitu. Alhamdulillah. Itu sumbangan daripada jariah zakat daripada muslimin dan muslimat sekalian. Sebab kami di Mahad Darul Quran ni tak dapat bantuan kerajaan negeri Terengganu, tak dapat bantuan Maidan negeri Terengganu. Baru ni nak luluh dah, baru ni bantuan. Bila bawa ke atas, pihak atas tengok, Rusila tak jadi pula. Allahu Akbar. Sekat begitu, nak buat ke mana? Bila tengok Rusila tak jadi lalu. Allahu Akbar. Itu keadaan. Jadi sebab itulah kita hidup 28 tahun dah, hasil daripada apa? Zakat daripada muslimin dan muslimat. Sebab kita nak harap iuran RM130 nak bayar kenapa? RM130 nak cover makan minum tempat api air. Tu pun bankrupt dah kalau kita kata. Tapi alhamdulillah, sumbangan muslimin dan muslimat, ya Allah, seluruh negara beri bantuan. Alhamdulillah kita hidup sekarang 28 tahun. Pelajar kita ada 1000 lebih. Tapi alhamdulillah kita dapat bergerak, insya-Allah. Hasil daripada apa? Sumbangan orang ramai, masya-Allah. Dan kita nak buat asrama ni, kita mohon insya-Allah kerjasama daripada muslimin dan muslimat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين والمستضعفين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين المؤمنين في فلسطين وفي غزة وفي كشمير وفي بلاد الشام وفي مصر أرض الكنانة وفي كل مكان. اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نهورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ومرجي السحاب وحازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وأعمالنا وزكاتنا وصدقاتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.